Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Oktober 2020 bersama dengan saya Nursyah Muhammad Amin. UMNO dan PAS bersetuju untuk mendaftarkan muafakat nasional secara rasmi dengan pendaftar Pertubuhan Malaysia. Perkara itu diumumkan oleh kedua-dua setiausaha muafakat nasional Anwar Musa dan Taqiyuddin Hassan dalam kenyataan media bersama hari ini. Keputusan itu diumumkan hari ini walaupun kedua-dua parti menangguhkan mesyuarat jawatan kuasa perunding muafakat nasional malam tadi atas alasan PKPB di Lembah Kelang. Dalam kenyataan ringkas 3 perenggan itu, Anwar dan Taqiyuddin bagaimanapun tidak memperincikan maklumat lanjut berkaitan langkah itu. Bagaimanapun setakat ini tidak jelas berkaitan status bersatu dalam gabungan itu dan sama ada penyertaannya telah dimuktamadkan. Ogos lalu Bersatu bersetuju menyertai muafakat nasional setelah diundang oleh gabungan itu. Pengumuman yang dibuat oleh Anwar dan Taqiyuddin hari ini dibuat di tengah ketegangan antara UMNO dan Bersatu yang semakin meningkat. Biro Politik UMNO pada 16 Oktober lalu memutuskan bahawa hubungannya dengan Perikatan Nasional yang dipimpin Bersatu harus dilihat semula. Bagaimanapun, Majlis Tertinggi UMNO masih belum membincangkan perkara itu berikutan PKPB yang dilaksanakan di Lembah Kelang. Sebelum ini, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pernah membayangkan muafakat nasional akan menjadi gabungan besar yang mendukung Perikatan Nasional. Namun idea itu mendapat tentangan terbuka daripada beberapa pemimpin UMNO. Sementara itu, keputusan menangguhkan mesyuarat muafakat nasional semalam adalah bertujuan meredakan suhu politik negara, kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Ini bagi memastikan fokus semua pihak kembali kepada usaha menangani COVID-19. Beliau juga meminta pihak pembangkang menangguhkan percaturan politik masing-masing bagi memberi ruang kepada kerajaan meneruskan usaha menangani penularan pandemik itu. Taqiyuddin yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua Jabatan Persekutuan di Alustar hari ini. Sementara itu, ketika mengulas usul menangguhkan sementara urusan kerajaan di Dewan Rakyat yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik, beliau berkata usul tersebut bersifat umum dan tidak boleh diutamakan. Mazli dilaporkan berkata usul itu dikemukakan agar persidangan Dewan Rakyat akan datang menangguhkan terlebih dahulu urusan kerajaan bagi memberi laluan kepada usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk dibincangkan dan diputuskan. Menurut bekas Menteri Pendidikan itu, usul tersebut penting bagi memastikan keabsahan sokongan terhadap Muhyiddin sekaligus menentukan kestabilan politik negara. Esko Kerajaan Selangor Dr. Siti Mariah Mahmud mempertikaikan dakwaan bahawa perkongsian data dengan aplikasi Selangkah akan menjejaskan kerahsiaan. Menjawab Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, Dr. Siti Mariah berkata, Selangkah dimiliki oleh kerajaan negeri dan bukan milik persendirian. Selangkah Venture Sendirian Berhad adalah sekutu dan anak syarikat Cellgate Healthcare Sendirian Berhad, sebuah syarikat di bawah Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Berdasarkan pengisytiharan privasinya, aplikasi ini selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Isu itu timbul setelah kerajaan negeri mendakwa tindakan menangani penularan wabak COVID-19 ketika ini terhalang setelah KKM didakwa berhenti berkongsi data penting mengenai kes positif. Adun Seri Serdang itu berkata, sebelum ini wujud kerjasama erat antara kerajaan negeri dan Jabatan Kesihatan Negeri. Katanya Selangkah meramalkan kawasan berisiko tinggi dan mendorong negeri itu untuk melakukan ujian yang disasarkan sendiri dengan kes positif dirujuk ke Jabatan Kesihatan Negeri. Sebelum itu, Dr. Nur Hisham memberitahu portal berita The Vibes bahawa Selangkah adalah milik syarikat swasta berbanding MySejahtera yang berada di bawah KKM. Dr. Nur Hisham juga menolak motif politik di sebalik langkah itu dan menjelaskan KKM tidak dapat memenuhi permintaan STFC bagi memastikan interpretasi data diseragamkan.
Beliau turut merujuk kekeliruan yang timbul dari kluster utama dengan pusat membeli belah wan utama mempertikaikan jumlah yang dikeluarkan oleh pejabat daerah Petaling. Malaysia terus menyaksikan peningkatan kes COVID-19 apabila 862 kes baharu dan 3 lagi kematian dicatatkan hari ini. Daripada jumlah itu, 860 daripadanya adalah kes penularan tempatan dan 2 lagi kes import. Negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 673 kes bersamaan dengan 78.1%. Lebih banyak ujian makmal telah dapat dijalankan di Sabah serta dihantar ke Semenanjung Malaysia. Masih terdapat 4,754 ujian yang telah dan sedang dijalankan dan menunggu keputusan. Manakala 7,087 sampel dalam perjalanan ke makmal untuk diproses. Selangor turut mencatatkan pertambahan sebanyak 132 kes dan daripada jumlah berkenaan, 84 kes dikesan daripada kluster sedia ada, termasuk 8 dari kluster yang mempunyai sejarah perjalanan pulang dari Sabah. Sementara itu, 3 lagi kematian diumumkan hari ini, kesemuanya dikesan di Sabah, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 193 kes. Sepanjang 30 hari terakhir, terdapat 58 kematian berbanding COVID-19 dikesan di Sabah berbanding 5 kematian yang dilaporkan di negeri lain. Susulan PKPB yang dikuatkuasakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Sabah minggu lalu, kerajaan memutuskan semua pekerja sama ada di sektor awam mahupun swasta di bahagian pengurusan dan pengawasan tidak lagi dibenarkan ke pejabat. 1 juta pekerja dapat dikurangkan daripada bekerja di pejabat dan juga sektor-sektor industri dan perkilangan. Ya, saya dari segi detailnya difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Selain itu katanya, pekerja yang tinggal di kawasan zon merah perlu melakukan ujian saringan dan sekiranya pihak majikan mencarum dengan perkeso, kos tersebut akan ditanggung. Menurutnya lagi, arahan ini akan berkuat kuasa mulai Khamis ini sehingga pelaksanaan PKPB di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Selangor dan Sabah tamat. Pendakwa dan juga usahawan terkenal Abid Liu sekali lagi muncul sebagai penyelamat. Kali ini buat penduduk Selangor yang berdepan masalah bekalan air. Abid Liu melalui hantarannya di Facebook berkata, dia membeli 2 lori tangki air semalam untuk mengagih-agihkan bekalan air bersih kepada penduduk di sekitar Lembah Kelang yang terjejas ekoran pencemaran bau di Sungai Selangor. Menurut Lu lagi, dia mengalami perasaan paling sayu apabila melihat orang tua terpaksa berbaris untuk mendapatkan keperluan air masing-masing. Justru kata Lu, dia bersama pembantunya membantu mengangkat air untuk golongan terbabit. Awal pagi semalam, kira-kira 1.2 juta akaun air Selangor membabitkan 1,292 kawasan di Kuala Lumpur, Petaling, Klang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual. Ini selepas 4 loji rawatan air Sungai Selangor itu dihenti tugas ekoran pencemaran sumber air mentah. Mengulas lanjut, Abid berkata dia menerima banyak permintaan daripada pihak lain susulan gangguan bekalan air sejak semalam. Bagaimanapun, dia memohon agar semuanya dipermudahkan. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.